yang buruk. Takkan pengasuh 3 orang lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Nur Syafiza binti Muhammad Nur Hashim bersama dengan kumpulan saya akan membawa kalian untuk melihat keindahan seni wayang kulit yang terdapat di Kelantan dalam Galeri Warisan Pak Daim. Sini merupakan salah satu tempat dalam membuat proses pembuatan patung wayang kulit, dan di sini jugalah pemilik galeri ini membuka bengkel kepada mereka yang berminat dalam pembuatan patung wayang kulit. Di sini merupakan tempat penyimpanan patung wayang kulit, dan kamu semua boleh melihat banyak jenis dan watak patung wayang kulit yang sering dimainkan di Kelantan. Nama saya Muhammad Daim bin Osman. Saya dilahirkan di Kampung Morak, Palembang, Kelantan, dan saya merupakan seorang aktivis wayang kulit dan memiliki galeri wayang kulit Melayu tradisional Kelantan. Saya mula aktif ataupun bergerak dalam wayang kulit ini tahun 1980 dan mempelajari seni warisan wayang kulit ini pada tahun 1980 dan mendapat akreditasi pada tahun 1982, dan saya mula bergeraklah. Saya tak bergerak sebagai seorang dalang, ya. Saya hanya aktif menyokong, membantu dan menguruskan dari segi research lah. Kemudian tahun 2010 saya membedakan galeri ini dan bergerak sehingga ke hari ini. Saya menempatkan semua dokumen-dokumen tentang sejarah, tokoh-tokoh, alat muzik, gambar-gambar wayang kulit dan penulisan tentang seni wayang kulit daripada generasi ke-5 hinggalah generasi sekarang. Saya hanya melaksanakan ataupun melahirkan galeri ini ialah kerana passion saya kepada wayang kulit dan dengan satu objektif supaya seni warisan wayang kulit ini tidak akan mati pada suatu hari nanti. Dalam proses membuat penubutan, kita perlukan satu dia panggil alas penebuk. Ini alas kayu yang kita gunakan. Dia lebih tradisional awal dulu. Kita perlukan tungkul. Kemudian kita perlukan dia panggil tools ataupun pahat. Pahat ini dia mempunyai lebih kurang 12 ataupun 13 mata yang berlainan. Ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk V, ada yang bentuk U, ada yang bentuk misalnya kata runcing dan sebagainya, bergantung kepada kita nak tebuk pada asas itu. Bila semuanya ada, ini kita tebuk, ya. Maka setiap bunga ini kita akan memilih yang sesuai untuk ditebukkan, ya, untuk dipahat dengan menggunakan tungkul. Maksudnya kita guna beginilah lebih kurang, ya. Nah, kita letak begini. Ini prosesnya gini. So, ini bagi line dah, tapi saya tak gunakan watak yang kita nak tebuk tadi atau kita nak pahat tadi. Selepas siap semua ini, kita akan berlaku proses pewarnaan. Sudah siap proses pewarnaan, inilah hasilnya. Kita kena sambung tangan dua belakang, kemudian kayu rongga. Kalau watak yang mulutnya boleh digerak, kita akan sambungkan mulutnya. Ini kulit kambing, dan kulit kambing ini saiz asalnya ialah 4x5 dalam 2,5 kaki kali 3 kaki. Tapi kita kena potong mengikut saiz watak yang kita nak. So ini yang kedua ini ialah watak yang kita nak. So watak ini yang telah kita pilih, kita tampalkan di atas kertas, atas kulit ini. Apabila ditampal,
Jadi macam ni. Proses yang ketiga, kita mulakan proses penebutan menggunakan alat-alat yang kita tunjukkan tadi. Bila proses penebutan ini berlaku, siap, jadilah macam ni. Ini yang dah siap tebuk. Bila siap tebuk, kita kena cuci. Buangkan kertas itu dengan cara membasahkannya. Dan bila selepas dicuci, dia jadi macam ni. Dan bila jadi bersih begini, kulit yang telah ditebuk, maka berlakulah proses pewarnaan. Pewarnaan, siap warna macam ni. Apabila dah siap warna, kita akan siapkan buluh, sambungkan tangan, kemudian jadilah ia seorang watak. Nama penuh saya Muhammad Hafizah bin Cik Ya, atau dikenali dengan nama Pija Tetemah, dalam pasukan wayang kulit Kelantan. Peranan Pak Cu adalah sebagai tugasan Tok Dalang tua yang melakonkan cerita, membawa cerita. Dia ada satu Tok Dalang muda yang mula-mula bermain tu dimainkan oleh ni Pak Ju. Lepas tu Pak Cu ni yang membawakan kisah-kisah berkenaan dengan wayang kulit lah, tukang cerita atau penglipu lara. Kalau kita kata satu orang pemuzik lah, pemuzik ni kalau seorang ni dia boleh guna 2 alat muzik. Jadi kita guna hanya 6 orang, 7 dengan Tok Dalang. Kalau penuh seorang satu alat muzik, dia jadi 12. Cerita yang Pak Cu sendiri tu ada 3 cerita. Cerita yang sendirilah, selain daripada cerita yang lama-lama lah. Dia kalau macam cerita ni biasanya bersambung-sambung 3 malam lah. Satu cerita 3 malam. Watak-watak yang terkenal dalam wayang kulit Kelantan, Seri Rama, ni yang hijau ni adalah Seri Rama. Yang merah belakang tu Raja Muda Laksmana ataupun Bujang Laksmana. Dan dia ada satu lagi Botomah Raja Wana ataupun Rawana. Yang dibuat daripada kulit manusia ni Pak Cu tak pernah tengok. Cuma cerita mengatakan ada. Yang sepanjang Pak Cu bermain ni tak pernah jumpa. Hanya kulit kambing, kulit lembu ataupun plastik. Yang main patung-patung tu dia ada 2. Yang satu mula-mula bermain selepas bertabuh, dipanggil Tok Dalang Muda. Selepas permainan Tok Dalang Muda, tukar Tok Dalang Tua. Itu dia ada paluan tukar dalang. Masa tu Dalang Muda keluar, Dalang Tua masuk. Dalang Tua ni yang melakonkan cerita dan watak-watak. Orang tanya Pak Cu, dia kata betul ke main wayang kulit ni kita jadi tak sedar. Kalau kita tak sedar, patung mana kita nak ambil? Sebab kita dah tak ingat. Tak, contoh kita kata ini Raden Lakjuna. Tak, semasa kita nak keluar Raden Lakjuna, lepas tu kita tak sedar, kita tak kenal ini Raden Lakjuna. Asal watak ni kalau mengikut wayang kulit Kelantan adalah daripada India. Tu dia panggil hikayat Ramayana. Lepas tu bila daripada India dia pergi masuk ke Thailand. Lepas tu Thailand masuk ke Kelantan. Kalau macam kita kata Tok Dalang Tua yang membawa cerita ni adalah sebagai pelakon utama. Melakonkan sesuatu watak. Contoh macam Seri Rama, dia bercakap lembut. Kalau macam Hanum Mangkara Putih, dia watak dia garang, Tok Dalang pun kena bercakap garam juga. Harap Pak Cu-nya bagi generasi muda ni yang mana berminat dengan permainan wayang kulit ni, boleh belajarlah. Dan
harapan Pak Cunya sekiranya Pak Cu bila dah tak ada nanti, orang kata boleh adakan penyambung untuk permainan membarisi untuk bermain wayang kulit ni sampai bila-bila. Dan bagi pihak Pak Cu memberi harapan kepada anak-anak muda ni sekiranya yang betul-betul nak belajar tu bolehlah Pak Cu boleh tunjuk ajar sekadar yang Pak Cu boleh. Itu sajalah harapan Pak Cu agar ianya tidak pupus ditelan zaman dengan arus moden sekarang.